Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Kat office tu dah start dah berumah menadai dah. Ya Allah, jangan kacau aku nak buat kerja, tolonglah. Okey, hai, kita jumpa sikit lagi dalam puaka. Dan malam Jumaat ini, saya bukan nak puakakan hari awak, tapi kita sama-sama akan dengar individu-individu yang nak kongsi pengalaman diorang, cerita seram diorang, kan. Dan untuk malam ni, ada, yalah, considered teman lah juga kan, kawan dalam industri ni. Beliau merupakan makeup artis tersohor juga. Banyak drama kan, dah dengar suara dia Iba, sedap kan suaranya? Dia ketawa tak sedap. Okey. Dan Elda apa nama? Asmarelda. Asmarelda. Hello, terima kasih. Hello. Tak payah nak propose sangat. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tak ada job hari ni ya? Tahun hari tak dah. Dari untuk holiday. Ni untuk puaka. Yes, untuk puaka memang. Khas untuk puaka tau aku datang. Okey. So cerita puaka apa hari ni? Cerita puaka. Okey, macam mana nak start okeylah, pengalaman saya bila time kecil saya okey. Yes, masa saya kecil dulu. Okey, dia macam tak tahu dia mimpi atau betul. Dulu my whole family tinggal dekat Pasir Ris lah, which is a new developer punya tempat lah. Consider Pasir Ris dulu tak banyak rumah kan, so we are the first owner. Then bila dekat sana is a maisonette. So memang macam cerita kita dengar lah, tapi when we move in, my abang actually dah nampak juga malam dekat balcony tengah nak makan. So dia nampak dekat tingkap tu macam this lembaga hitam. Dia tengok lembaga hitam lah. Nak kata macam orang minyak gitu. Dia tingkat apa? Dekat satu. We stay on the first the ground floor lah. Okay, ground floor. So kita fikir macam dia bilang lah, dia terpekik. Dia cakap kenapa dia terpekik? Dia kata dia nampak macam orang kepala turun naik. Mata dia merah. Ya, macam looking at him lah. Dia tengok. Turun dia sembunyi. So that time my arwah datuk nenek tinggal kita lah. And that's one of the story. Okay, kita nampak dan benda, not only my brother, my uncle yang tinggal kat sana dengan kita pun nampak the same thing. And that period of time pun dekat that area orang pun banyak hilang barang. So I think it's a toyol lah. Kan? Besar punya toyol Dia tak besar tau. Dia macam kepala botak hitam. Dia sembunyi turun naik gitu. Okay. Tingkat dekat maisonette ada ground floor kan macam rendah juga apa. So kepala turun naik. So ada nampak dia tengok, dia stare je macam itu. Then it seems I think but that period memang ramai orang tengah hilang barang. So dulu macam still rasa macam kampung lah, walaupun rumah batu. Then lagi satu is I mimpi. I don't know I mimpi ke tidak, I was sleeping. Then I nampak macam pocong lah. Pocong okay? lah. Pocong lah. Pocong lah. Okay. So saya nampak pocong dalam mimpi ni. Tapi dalam mimpi kan kita boleh nampak pocong tu macam pergi bilik sebelah. Whereas you are in the room actually sleeping, right? So dia dekat bilik my abang dan my uncle. Dia tengok dia macam tengah lompat tapi tak jejak tanah, nampak tau. Dia tengok macam dia scan muka dia is really hitam mata dia macam I don't know how to describe lah kan. Then after that dia pergi kat my bilik. When he came, when that benda tu kat bilik I terus macam tutup dengan selimut lah. Tapi nampak macam kita mimpi boleh nampak kan. Nampak dia tengah tengok kan. Then benda tu stop dekat Elda, exactly at me and looking forward at me. So I macam tutup mata, I baca benda tu dia lompat dia keluar. Dia keluar then he went down the stairs lah. My bilik dekat 2 lah.
So after that, the next morning, macam I terbangun. Bangun tu macam nak pergi kat my arwah nenek kan, very close to my arwah nenek. I nak pergi kat my arwah nenek, nak turun. Dan I nampak my arwah nenek tengah macam sapu. And I saw macam pasir-pasir on the tangga. Lantai. Oh, tangga tu. Ya. Dia macam I saw that pocong when dia lompat kat tangga tu, nampak pasir. So I nampak mak arwah nenek pun sapu. Our tangga ada kapet. So she sapu, dia tanya dia, "Nenek, ni pasir apa?" Then dia tak nak jawab, dia just senyum, dia tak ada apa-apa lah, tak tahulah pasir apa. But in the morning, so I saw her doing that. Ini dalam hati Elda macam, I don't know ni betul ke atau is a dream or I really see that thing lah. But literally that pasir on the carpet, from the top sampai bawah. Macam itu. Itu dalam. Tapi tak pernah tanya nenek, arwah nenek dia. Tanya, but she don't want to say lah. She just keep on. Tante tahu Maybe dia tak nak bilang, dia tak takut dengan kita. So kita pada time, I baru umur I think 8 or 9 years old lah. That period of time lah. Then so sekarang dah make-up jadi apa, buat drama lah, lepas tu terus buat pengantin, GK. Gila kuasa. Walao weh. How can you say that? Ya, suka hati lah. Mulut poker. Poker, okay. Kat macam apa, location ke, ada tak benda terjadi ke time makeup? Time makeup dah mengandam lah. When I first started dalam bidang mengandam. Umur Elda dalam 21 tahun lah. That period pun my cousin, she have her own bridal company. So the approach, so minta tolong like can work with her or not that period of time lah. Because then I macam kata I tak confident lah pasal I tak pernah buat pengantin. I memang kerja kat under cosmetic line, but for pengantin is a bit tak pernah. So dia ada satu kakak ni nama dia Kak Yat lah. Kak Yat. Oh, Kak Yat. Kita panggil Kak Yat. Okay, nama dia Yati lah. So Kak Yat ni macam mentor I lah. She told me, okay Elda, my auntie also, which is my cousin mom, dia pun dulu mengandam. Diorang macam keturunan lah. Arwah nenek dia, dan mak dia, dan my cousin. Okay, macam keturunan mengandam lah. Daripada kampung sampai ni semua. So yang Kak Yat ni have been assisting my auntie dia mengandam. Then after that followed by anak dia. Then I was asked to help lah. Okay, so Betai tolong tu sebenarnya Betai tengah nak belajar how to do the pengantin ni semua. Dia dah bilang I juga macam okay, kalau dia jadi mak andam banyak pantang larang, macam not pantang larang lah, macam things that we need to do, baca apa semualah. Apa yang dia suruh? Yang first thing yang dia suruh pesan apa mesti buat? Normally dia kata macam sebelum kita masuk rumah pengantin tu kita nak kena baca 3 ayatul kursi, macam pendinding untuk diri kita sendirilah. Pasal mengandam ni majlis perkahwinan ni, as you know lah, that period of time masih orang nak mengacau atau rosakkan majlis. So the first person that they will aim is mengandam atau orang tukar masak. Ya. Then I said okay lah. Nanti kita masih muda pun, macam nak fikir sangat. Ya kan aja. So pergi rumah tu pengantin ni nak start makeup. Okay. First experience was I tengah makeup, asal colour tak keluar ni kat eyeshadow, macam the eyeshadow I letak berkali-kali powder eyeshadow, macam tak resap kat muka dia. Macam tak mungkin je. Am I using the right thing? You know, the foundation apa semua dah betul, tapi nak tak colour tu kat muka tak keluar-keluar. Then I ask kakak ni, Kak Yat, okey tak? Dia kata ada colour dia. Tapi kat mata Elda ni tak nampak, macam as if muka dia tak ada apa-apa. So macam I put powder macam tak ada, I put eyeshadow colour dia tak keluar. So I put on macam banyak sampai dia kata, Dik ni dah terlalu tebal. Ni macam astaghfirullahaladzim apa ni. So she pull me one side, she told me okay, this selawat, baca itu kursi, lepas tu adik buat. So yeah, true. Adik that, then pakciknya pengantin ni pun masuk. Kata okay, kita semua nak kena berjaga-jaga lah, gini. Rupanya something happen also. Makanan diorang pun tak masak. And then ada orang nak try to rosakkan majlis ni lah.
So that was my first experience where I macam, ish, kecoh betul juga benda-benda yang terjadi. Jadi macam pengantin ni macam selalu yang common tu dia Apa dia? Macam nasi basi lah. Yang dia nasi basi atau tak masak. Tak masak. Right. Tak masak. Habis kadang-kadang mengacau pengantin lah. Macam kita tak boleh, madam tak boleh siapkan. Kalau pengantin tak siap macam nak turun. You see? So that was my first experience. Then the second or third experience where ada tahulah, consider dah selalu keluar, dah buat apa yang patut. But I always have, alhamdulillah, I always have this Kak Iyat ni lah, yang consider dia kita mentor, macam otai lah kan. So pasal dia dah tak nak buat, dia tak nak make up lagi. Bagi dia macam kira now is the time where all the new generation, so she assist me lah. Saya tengah buat, dah habis make up, tengah nak anuh rambut. Tiba pengantin ni kata, stop. Nampak paku tak? I macam terperanjat. Paku kat mana? Dia kata, tak, kat kepala. Nampak tak? Macam nampak. Aku inside dalam hati lah macam, dia ni Pontianak ke apa? You know, right? Macam orang tanya you, paku. Nampak paku tak? Dia tengah anuh rambut. Saya macam, then kakak tu pada sinar, okay lah baca lah. Okay, kita baca itu kursi, baca tak nampak. Kali dia macam kejap. Macam dia pengantin ni pun dah pada berumur jugalah. Berumur. Ya, dia dah berumur. Dia macam bukan muda lah. Dah berumur juga. So dia macam okey. Kali dia pun cari. Kali dia jumpa paku dia. Kat mana? On the floor. Oh. Dia ambil paku dia, terperanjat paku dia panjang tau. Apa dia baca-baca dia letak kat kepala dia gitu. After that, ada tak nampak. Ada takut nak main kepala dia. I said, okay. Kau dah jumpa paku kau dah letak kat kepala kau, whatever. Jadi I macam, okay. Dah just cucuk sanggul dia, buat apa yang patut. That I never want to sikat anymore, you see. That's the experience yang anda macam terperanjat betul jadi mengandam tu lah. So from there Dan macam... rasanya paku tu tak apa? I tak rasa dia macam cucuk lah. Kalau kakak cantik lain kan. Cik pun, tu lain cerita. I rasa tu maybe pendinding. Ya. Tapi it was scary lah. Tapi kakak cantik pakai paku ke? Tak tahu. Paku ada? Ada. Entah? Tak tahu. Pergilah malam ni. Cubalah. Mari kita cari. Tak payah. Ya tu. So from there I tak tahulah. Kita tengok cerita hantu macam Suzana ni semua kan. Ada paku-paku. You will always think that paku is always related to Cik Pon. So tapi dah pernah nampak paku pon tu? Tak pernah. Tak nampak. Oh wow. Meletup. Asal Azim. Ayo. Suka. Suka. Apa yang meletup? Tak ada. Bom meletup. Okey. Anjir. Ada macam itu kan. I mean that's the experience lah. Habis apa lagi Ke office? Ada ke office? Ke office. That okay. After ada tolong-tolong orang semua, after 10 years of mengandam, Kak Iyat ni juga ada masih dengan I. So she told me, Elda, it's about time Elda try buka sendiri. Saya cakap, Elda tak confident nak buka sendiri. So dia kata, cubalah adik, boleh try je. InsyaAllah kakak akan tolong adik lah. Macam okey kak, kalau saya buka kakak kena tolong tau, apa-apa gini. Kita tahu apa bukannya senang. And then a lot of competitors around and everybody is doing bridal also, all the makeup artist kan. Muak pak. Dah malam macam gini memanglah kan. Pukul 9 lebih ni. Okay. Pas bedtime kata orang tu. Betul ada. Then my first office warehouse ni lah. Dekat Woodlands lah. That's my first office I made. Kita kalau shooting kan balik malam. Kan kalau kita buat drama, you tak tahu timing balik pukul berapa. Ya, kadang kau balik merayap lagi. Merayap lagi lain kan. Habis and that period of time Saturday Sunday tu ada pengantin. Habis I was involved in the drama. Then Friday I tak ada time nak pack barang-barang pengantin. So Friday night ke Thursday night I dah lupa lah. But then I pergilah, I drive, I went to my warehouse. So dalam hati pun macam actually ada penat. Maybe my energy level was down lah. Dah terlalu penat, tapi I need to pack because tomorrow pengantin apa. Takkan besok pagi-pagi subuh nak pergi anu, kita nak make up kan pagi kan.
So I decided, okay dah tak apalah, penat satu kali lah. Baju-baju dia dah prepare, cuba macam all the accessories and etc. So I drive lah. I drove. So my office was tingkat 6, which I cannot park straight dekat 6. I kena park dekat 4, naik lift di dekat 6. So dekat bawah tu, after the gantry, dah naik. Tengah nak pusing tu, the ramp, I tengok my rear mirror, kereta rear mirror. I macam nampak ada benda putih, habis hitam panjang tau. So macam I tengok satu kali, tengok dua kali sampai I stop dekat, I tengok. Tiba-tiba benda tu, okay, I nampak dia macam gini lah macam gini, habis hitam, so bawah dia putih. But it's not touching the floor, but dia kain je lah. Then after that, betul I stop dekat, I tengok, tiba-tiba macam dia naik. Dia naik tu, sebelum I nampak muka dia, I bawa kereta laju lah. I drove up, betul I park dekat, dia diam. Macam mana ni, aku nak keluar pada kereta ke? Aku nak turun ke? What am I supposed to do? So kalau I drive turun balik, tetap kena pass by that place again, right? Dan I cakap, macam mana ni, ya Allah, duduk diam. Okay, kuatkan semangat, bacalah apa yang patut. Okay, tak apa, I tetap nak kena pergi office I. Ni Kat, pergi ke office tu dah start dah, rumah pun dah naik dah. Macam, ya Allah, jangan kacau aku nak buat kerja, tolonglah. So I do my work very fast lah. I buat. Pasal macam mana ni, cepat. Dan I tengok time, alamak, dah pukul, it was nearly 1 plus or 2 AM lah. Macam mana ni, aku nak kena turun bawah, betul nak turun. So tu I dah takut lah, because I saw that thing when I go up, right? And it's dekat first floor sama. Macam you akan pass by lah. You akan pass by. Saya cakap, okay, tak apa. Betul sampai tu macam nanti I'm gonna drive fast to just escape lah. Okay, tawakal. So I drove, and then alhamdulillah lah, I tak nampak benda tu. Tapi of course petang balik tu, I don't feel good lah. I macam my whole body masa shivering, macam terbayang-bayang benda tu. Sampailah demam, tapi tetap kena kerja kan besok. Macam itulah. Besok sekarang okey? Apa nampak dia datang balik ke? Alhamdulillah. Tapi I tak tahu, tiap kali ni macam after I nampak benda kakak cantik tu, dekat rumah pun I boleh nampak dia juga. Tapi I tak boleh nampak macam buka mata, I nampak tak. I nak tidur tu, tutup mata je, I akan nampak. Terbayang-bayang. Nah, either terbayang-bayang atau either benda tu betul. Because it happens at after a few months later, ada pindah dekat Yishun lah, rumah I ni. Benda yang tak baik orang akan ingat. Macam itulah. Kan. Cuba benda yang baik. Tak, yang baik-baik. Orang tak akan ingat. Kan? Nampak tak? Nampak. Dia punya selit dia. Kan? Macam tu. Asal kepo parent. Okey, lepas tu bersama Andam Kau pasal luar negeri yang jalan-jalan ke sekolah lipat-lipat. Cakap pasal lipat-lipat. Takkan lipat-lipat tak pernah. Pernah lah kan? Lipat-lipat. Ya, kita pernah lipat-lipat dulu kan. Kita ni pernah lipat-lipat. Pernah saya kongsi dengan awak semua episod yang lalu pasal dengar bunyi apa? Bunyi angsa. Bukan angsa, tak tahu, dia macam ayam Tak tahu, dia macam ayam. Jangan sebut dia. Dibuat lagi Dia tak tahu ayam. Dengar. Dengar itu semua orang dengar. Tapi semua tak tegur, semua kita ketawa, berbual. Pasal macam tak nak fikirlah kan binatang kita dekat mana. Dekat park. Maybe binatang tu sembunyi kat mana-mana ke. Think positive. Tapi fikir juga apa benda tu Betul. Kakak kita balik duduklah lagi. Sembang. Lepas tu lagi? Lepas lagi apa? Dekat luar negeri ke? Dekat luar negeri adalah pun mengandam lah. Juga. Kenapa ni tak tahu. Dah saya cakap nak mengandam ni bukan tak nak kasih perangsang lah. Bagus untuk orang nak apa tu nak kata? Cantikkan orang, nak cari rezeki. Ya, cari rezeki daripada negatif, and you want to open your own bridal. Memang boleh. Tapi responsibility as a mak andam tu memang macam banyak sangat lah ni benda. Tapi ni kena kacau kakak cantik je ni. Yang ni pun sama, pergi Terengganu. Pengantin Singapura ni kahwin dengan lelaki Terengganu. So diorang sewakan, everything is on them lah.
Dulu mana ke Singapura ada flight direct pergi Terengganu kan. So you have to take macam adalah those flight apa yang kapal terbang kecil lah. So we went down to Terengganu. Okay, dia sewa macam rumah, dia panggil apa, rumah apa homestay Homestay. kan. Diorang macam hotel taklah banyak sangat. So homestay. Each ada dengan family dia semua. So diorang ada sewa 4 homestay ke 3 homestay gitulah. Dan satu tu bungalow homestay tu dia kasih pada I dengan Kak Yat ni, my assistant. Yang besar 2 orang je. Ada 3 bilik, dia 2 tingkat, 3 bilik. Dia suruh kita satu bilik. Habis kita je ke dalam rumah tu. Tapi family dia kat sebelah sebelah bungalow, another one sebelah bungalow, kita tak kat tengah. I don't feel good lah that night. Macam rasa apa ni, macam gini tempat buka tingkap belakang hutan. Seram lah tapi okay. Then Kak Iyat kata, no adik, kakak tak ada tidur seorang. Saya cakap, kak, aku pun tak berani tidur seorang. So kita tidur sama-sama. Macam pun rasa the feeling macam lain. Kita dengar suara kat luar tu. Dengar. Tapi of course lah kita tak nak macam tak nak macam kacau, macam tegur ke apa ke, kan? Apa ni belah. Cakap apa? Kenapa? Betul. Okay. Habis lepas tu dah lah kan. Dan besoknya tak cakap dengan pengantin, majlis dia nak buat ni majlis. Tak cakap Kak Iyat, kak kita tidur hotel lah besoknya. Pasal majlis dia pun dah habis pun, lusa kita nak balik. Jadi kita berjalan-jalan. Tak naklah tinggal kat homestay ni seorang macam kacau dengan family. Habis kita pun rasa tak kerasan kan. So okay lah, kita that last night tu kita book hotel. Diorang offer kita macam tak nak tinggal sana, tinggal dengan rumah diorang. So kita tak nak kacau orang lah, right? So I book hotel ni. Hotel ni pula tak nak tidur. Nak tidur ni. So it's 2 single bed lah. Kak Iyat sini, I sini. Then okay dah habis solat, kita solat semua, dah habis solat, dia tidur. So dia tidur, I tak boleh tidur ni. I cannot sleep. I cakap, kenapa ni dia baca-baca kita dah tidur. Betul tutup mata je. Mulalah I nampak tu benda. Tu benda ada nampak kat depan katil I tau. Tapi I tutup mata ni. Tutup mata tak nak buka. Apa tu? Kakak cantik. Kakak cantik. Dekat depan katil I. So dia makin dekat. Okay, you boleh rasa my whole body memburu-roma sampai kat leher semua dah rasa dah. Dia dah makin dekat and literally I can feel she's like in front of me. Tapi I macam I pusing, I baca, I buka selimut, I buka mata lah. I macam, jangan kacau aku, tolonglah, jangan kacau aku. That's why I kerja Kak Iyat, kak tidur sebelah kau lah kak. Aku tak boleh lah kak. Asal ni dia? Tak apa kan, nanti besok boleh cerita. So we shared into 1 single bed tu, kita tidur 2 orang. So bagi I macam tu lah. Kerja mata dia keluar macam itu. Tapi ni boleh rasa, you boleh nampak benda tu makin dekat. But I pun boleh rasa benda tu makin dekat, macam exactly kat depan mata I. At least something dulu aku ni shooting kan. Pergi Vietnam. Kat Sapah atas gunung sejuk tu. Kan hotel. Satu hari tu kita dah lepak-lepak nak keluar yang tempat daripada bilik kru, tiba-tiba terperanjat sendiri. Sebab apa? Kat pintu tu nampak muka sendiri. Cermin. Tahu kan Okay. Macam bodohnya aku, muka sendiri pun takut. Tu nampaknya muka buruk. Lepas tu pergilah bilik tu kan. Nak keluar je lorong macam lorong kan. Alamak, gelap lah. Tu telefon Vietnam punya orang sebab share dengan dia kan. Can you open the door? Pada sebelah je. Tak nak pergi. Can you open the door? Dia dah tidur tau. Okay. Dia buka. Tukang kabut lari masuk dalam. Dia tidur. Dan biasa mandi, cuci muka, tidur. Sejuk kan? Sebab kat depan situ dah ada heater. Ada heater? Ada heater. Sikit heater ni dia macam tak itulah, kita kan macam Mak Saleh kan. Pas sejuk ada heater, kita tak pernah ada heater. Tu okey, normal lah, buat bodoh lah. Tidur. Siapa tidur? Nak tidur tengah apa tau? Macam macam apa tu? Ke heater tu bunyi macam gitu? Alah. Tu bila bangun
Tu tengok sebelah, tengok kau si budak Vietnam ni. Tak pakai kacamata kan, blur kan? Dekat muka dia, tengok muka. Oi, bukan dia. Okey. Tu duduk macam ni duduk. Sebelum baring bunyi lagi. Blur, tak nak pakai kacamata tau. Apa tu? Tak nampak. Mampuslah. Tu tidur balik. Gitu. Tapi tak tahu lah tu apa. So saya anggap Tak nampak. tak. So anggap itu hitter lah. Tak nak fikir lagi. Alah. Rasa kita bilang think positif. Tapi kita dapat bilik ujung. Memang macam semak samun kah perkara macam pasal gunung. Alah. Mungkin dia lah. Dia kacau. Samad tak tahu buat bodoh. Haus. Haus. Pergi tempat lain. Okey dah. Itu je. Terima kasih banyak kerana sudi cerita pasal pengalaman anda sebagai seorang mak andam, makeup artist kan. Jadi yalah, ada banyak nak tanya, masa dah tak sempat kan. Nak tanya kenapa dah potong andam, apa asal. Kan, ada ke betul nanti bisa bagi mak andam tu buat terus diselitkan something. Jadi pengantin nampak cantik. Tu dululah dulu. Orang dulu macam memang orang ada amalkan. Tapi tak semua sebenarnya. Tak semua Potong andam ni nak naikkan seri je. Ya ke? Yes. Besok saya potong andam lah. Boleh. Besok Okay, kita potong. terima kasih. Dan ni sebelum pergi tu adalah something macam awak mak andam kan. So saya kasih berkat lah. Oh, okey. Alhamdulillah. Baik ya? Sebenarnya cepat minum. Patut tadi tak minum Alah, kesiannya. Ni dia. Apa? Wow. Minumlah ini. Authentic cinta. Wow. Kena taruh dalam icebox Kena letak dalam icebox. Minumlah lagi oleh Kopi Boy. Hari ni kita minum. Kopi Boy. Bye. Tak nak tengok apa? Bye. Panas tengok muka lu. Ini layang-layang Inshira. Okey. Ada flavor apa kat situ teruk? Apa tu? Salted egg. Yes. Terima kasih. Dan ini daripada Julie Bake. Saya telefon Kak Julie. Kak Julie boleh buatkan dalam 2 hari tu dia buatkan untuk ni. Terima kasih Kak Julie. Dan ini daripada Hanis. Onde-onde cake. Terima kasih. Banyak hari ni banyak ni. Ni pun daripada Hanis juga. Nampak apa? Puaka. Bila makan contoh-contoh mulut puaka macam ini lah. Jangan ikut contoh macam ini Dan hijab culture. Minyak wangi untuk awak. Terima kasih hijab culture. Terima kasih. Hijab culture. Itu sahaja yang mampu kita bagi sebab kita tak bayar awak datang sini kan. Allah. It's okay. It's okay Sharing is caring. Oh ya ke? Terima kasih. Okey, bagi anda semua, korang-korang kalau nak rasa macam gini, nak dapat benda-benda ni, pergi ke bawah sini ada link semua. Bolehlah klik dan pergi ke Instagram dorang. Dan kalau ada macam komen ke ataupun ada macam suggestion untuk gahkan program ni, saya lalukan. Ini ada email pada kami. Dan kalau nak jadi kita punya guest, mungkin ada banyak cerita, silakan. Sebab kalau awak malu, kita boleh kasih awak privacy. Kita akan blurkan muka awak. Jadi kita orang tak kenal siapa tu yang bercerita. Okey. Jadi jangan lupa kita jumpa minggu depan. Tiba-tiba ada satu lagi. Wow. Bagus. Lupa lah. Satu lagi. So generous kan? Tak puaka ni. Kan? Sia-sia. Satu lagi. Aduh, lupa. Ni. We save the best for last, baik. So this is Shiroki Studio. It's kind of a spa. Wow, alhamdulillah. So macam boleh berendam. Berendam. Logo dia monyet putih. Okey. Yang datang? Okay, berendam. Nanti tahu essential oil. Apa tahu boleh berendam dan juga boleh rendam kaki pun boleh. Kalau macam stres ke apa kan, lain-lain artis, makeup artis ada nak minta, ambilkan aku punya tu, ambilkan ini kan. Stres kan? Pergi ke Shiroki Studio. Shiroki Studio. Macam menang ni Wow. Okay. Dan y'all jangan lupa kita minggu depan dalam Puaka Tidak Kira Usia. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton Puaka. Jadi pada episod kali ini, kita lihat tentang kalau kita ternampak makhluk halus, apa patut kita buat? Pertama, saya teringat pesanan ustaz saya. Kalau bila kita ternampak tu, jangan pekik. Jangan lari dan jangan nangis. Kalau kita melakukan di antara 3 perkara ni, takut-takut
benda tu datang masuk ke dalam kita. Itulah istilahnya rasuk. Tapi benda ni mudah untuk dikatakan tapi susah untuk dilakukan. Kalau saya pun, pengalaman saya ternampak, bedek lah, tak terkejut kan. Kita pun terkejut lah. Ustaz mana pun mesti terkejut juga. Tapi kalau kita dapat amalkan benda ni, jangan nangis, jangan lari, jangan pekik. Ni di antara pesanan ustaz saya lah. Kalau kita dapat jaga ni 3, makhluk ni tak tahu kita takut ke tak. Dia confirm tak confirm. Dan insya-Allah kita tidak akan dirasuk lah. Contoh, kalau kita dah baca apa-apa sekalipun, contoh kita nak baca sekali jam, ingat pesanan guru saya juga, sebut Allah dalam hati. Sebut kalimah Allah dalam hati. Contohnya mulut dah jam, Allah, Allah, Allah. Kalau kita yakin, insya-Allah akan terlepas daripada perkara tersebut. InsyaAllah. As per normal, jangan takut kepada mereka. Hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.